kenapa macam ini, kenapa macam itu. Sedangkan Apple pun, iOS tu, tiap-tiap 2 bulan kita kena update. Kenapa ia perlu dibangunkan 100% oleh penjawat awam? Ia bukan soal kos semata-mata. Sudah tentu soal kos itu penting untuk kita jimatkan wang rakyat. Tapi yang sama penting ialah keutamaan untuk membangunkan kepakaran dan proses dalaman penjawat awam, kerana model yang sebelum ini, iaitu model melantik vendor ataupun syarikat swasta untuk membangunkan aplikasi bersepadu kerajaan, tidak lagi sesuai. Dia bukan saja soal kos, dia juga soal kemahiran, kerana apabila sesuatu aplikasi itu dibangunkan, kontrak itu terhad kepada kerja itu saja. Sebab itu kenapa dalam peluncuran dan juga penggunaan padu setakat ini, kita boleh bagi reaksi dan kemaskini dengan cepat, kerana ia diusahakan oleh penjawat awam. Cuma penjawat awam kerja sampai pukul 12, pukul 1 pagi lah. Tapi kalau dengan kontraktor, contohnya vendor, kalau kontraknya kata buat yang itu saja, nak suruh buat ubah tu tak boleh dah, kerana itu bukan dalam kontrak saya. Ini kena tambah overtime, yang ini kena tambah kos. Itu satu. Tapi yang lebih penting ialah sebarang pembangunan produk digital melibatkan satu proses yang berterusan. Dia bukan kita macam buat satu rumah dah siap, lepas tu habis kat situ. Kita buat satu produk versi 1, dikeluarkan, akan ada maklum balas dan juga penambahbaikan yang berterusan, terutamanya yang melibatkan user feedback. Dan perkara itu perlu ditambah baik dari satu hari ke satu hari. Dan untuk kita memastikan aplikasi digital kerajaan itu terus dikemaskini dari segi reka bentuknya, UI UX-nya itu sentiasa dibaiki. Dia tak boleh terikat dengan tender-tender dengan pihak swasta. Ia mesti dilakukan sendiri oleh penjawat awam yang akan membina kemahiran itu sama taraf atau lebih baik lagi daripada syarikat-syarikat pembangun perisian di luar. Jadi dari segi itu, saya harap mereka yang saya faham kita alu-alukan segala maklum balas, dan bagi mereka yang biasa membangunkan aplikasi digital, produk digital, memang itulah disiplinnya. Saya sebut kepada yang bertanya kenapa macam ini, kenapa macam itu, sedangkan Apple pun, iOS tu tiap-tiap 2 bulan kita kena update. Maksudnya segala yang kita pakai ni, Microsoft ke, Apple ke, Amazon ke atau Netflix ke, memanglah dia ada bug fixes daripada satu masa ke satu masa, kerana segala produk yang dibuat itu akan sentiasa kita temui sama ada ruang tambah baik ataupun kelemahan kod yang perlu kita perbaiki dari satu masa ke satu masa. Dan kalau kita nak laksanakan pendigitalan khidmat kerajaan secara menyeluruh, bayangkan kalau kita bergantung kepada sumber swasta dan luar, maka kita tak boleh mengoperasikan aplikasi kerajaan itu dengan cara seperti itu. Dan satu lagi yang saya nak sentuh secara menyeluruh untuk menjawab soalan-soalan yang bukan teknikal sangat, tetapi dari segi pendekatan yang diambil oleh kerajaan ialah begini. Masalah keselamatan data ataupun risiko pencerobohan sistem, selalu yang disebut ialah soal kod, soal firewall, soal server, kan. Tapi ramai yang mungkin oleh kerana mereka terpaling IT tapi tak pernah sebenarnya benar-benar terlibat di dalam pembangunan sistem yang betul-betul, ataupun mereka juga kurang maklumat tentang risiko yang menyeluruh mengenai pencerobohan data. Dia ada 2 bentuk risiko pencerobohan data ni. Satu ialah dari segi aplikasi itu sendiri, the source code.
bagaimana kita design di architecture, server, firewall, segala-galanya, authentication itu kita sedia maklum. Tapi risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat.